وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله علمنا إلا ما علمنا أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dilainkan menjadikan sesuatu yang kita dari ini menjadikan seterusnya merasa berbeda dan menciptakan kita dan dilatih ibu dan kesaksian أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamanya kita sama-sama kita merapatkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah juga dan inayah Allah juga pada hari ini hari ke-6 kita dalam bulan Ramadan yang mubarak telah diberikan peluang dan ruang untuk bersama-sama berkumpul di ruang solat madrasah Nurul ini. Sama-sama kita menambah ilmu di dalam amal dan syukur insyaAllah. Bagi menambah keberkatan ya Allah SWT, boleh sama-sama kita buka di sini kita berbagi ilmu yang membaca kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ini saya tidak lupa untuk mengucapkan juga terima kasih kepada penceramah kita pada hari ini yang telah sudi untuk menyambut jemputan kita. Alhamdulillah kita kepada semua hadiran dan telah meluangkan masa untuk bersama-sama dalam masa kita pada pagi ini dalam bulan Ramadan kita ilmu lagi. Alhamdulillah tambah berkat dan berkah insyaAllah. Jadi pada hari ini insyaAllah akan membincangkan tentang tajuk yang sangat penting terkait rapat dengan wanita, mar'ah dengan nisa, di mana lelaki juga belum ada tahu. Dan sini saya ingin menyebutkan sedikit latar belakang penceramah kita yang kita raikan, iaitu Najhah binti Halim. Alhamdulillah dia tinggal berdekatan dengan kita di Greenwood, dan beliau dah lama dalam bidang dakwah ini. Latar pendidikan yang terkini dari Universiti Kebangsaan Malaysia Bani. Beliau selalu memenuhi jemputan sebagai penceramah fiqh wanita dengan darah haid, nifas, istiadah, khusus fiqh, ibadah, solat, ceramah manasik haji dan umrah, dakwah, makhraj, sifat huruf, pengajian bersiri, ilmu fardu ain, tafsir surah Al-Ikhlas dan lain-lain. Alhamdulillah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya sebenarnya rasa Allah takzim dan bersyukur. Persilakan yang kita raikan yang berusaha Ustazah Iman Najhah binti Halim untuk menyampaikan ilmu kepada kita pada pagi yang berbarakah ini. Falyatafaddal mashkura. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazna in syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati fil qawli wal amal wa anta ja'alna min ibadika as-salihin. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada semua yang hadir. Alhamdulillah hari ini kita dapat isikan hari kita dengan satu ketaatan. Yang mana ketaatan ini adalah menuntut ilmu agama. Suka untuk kita mulakan dengan satu nasihat bagi ubat bagi hati kita supaya kita dapat betulkan niat kita semasa kita hadir dalam ini insyaAllah. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala Qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim.
Mafhumnya dalam ayat Al-Quran ini, Allah Ta'ala telah berfirman yang mafhumnya, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Di sini Allah Ta'ala telah memberikan kita satu peringatan agar kita jaga diri kita daripada api neraka. Api neraka tak lain dengan tak bukan adalah menuntut ilmu agama. Ilmu agama di sini yang dimaksudkan dekat sini bukanlah keseluruhan ilmu agama. Ilmu tafsir secara detailnya, ilmu hadis secara detailnya, bukan semua sekali. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah ilmu fardu ain. Dan untuk kita jauhkan diri kita daripada api neraka adalah dengan kita mengenal pencipta kita Allah Ta'ala, iaitu Allah tidak seperti sesuatu daripada makhluk ciptaannya. Sebagian orang mereka meyakini Allah adalah cahaya. Bahkan Allah bukan cahaya. Allah menciptakan perkara-perkara yang kecil seperti habuk dan semut. Allah bukan kecil. Allah menciptakan perkara yang bersaiz besar. Allah bukan bersaiz besar. Allah menciptakan jisim yang kasar yang boleh dipegang dengan tangan. Jisim yang halus seperti cahaya, udara yang tak boleh dipegang dengan tangan. Allah apa sahaja yang tergambar di fikiran kita, Allah tidak seperti itu. Whatever you imagine in your mind, Allah does not resemble it. Hati-hati dengan kefahaman yang ada orang kata Allah di atas, Allah di langit, Allah di surau ni. Ada yang kata Allah di sebelah kita. Waliyahzubillah ta'ala. Qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Qala Allah Ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Allah Ta'ala فلا تضربوا لله الأمثال قال الله تعالى ولله المثل الأعلى. Mafhumnya, kesimpulannya, Allah pencipta kita, Allah tidak seperti sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Jadi seterusnya kita akan teruskan dengan perbahasan kita pada hari ini, iaitu tentang fiqh wanita. Boleh kita tahu siapa di sini yang pernah sebelum ni dia belajar tentang ilmu fiqh wanita, ada ke? Okey. Jadi fiqh wanita ni khususnya pada hari ini kita akan fokuskan topik kita berkaitan dengan darah, haid, nifas dan istihadah. Cuma untuk hari ini sebenarnya kalau nak ikutkan belajar fiqh wanita ni tak cukup 1 jam. Dia paling kurang 3 jam. Jadi hari ini kita keluar daripada sini, kita ada kefahaman yang kuat tentang haid. Baik. Kita akan mulakan. Daripada wanita, walaupun kita dah tua ataupun kita masih lagi muda, boleh jadi keluar daripada kita 3 jenis darah ni. Antaranya dia keluar dari satu saluran nama dia faraj. Tetapi hukumnya berbeza. Apa dia? Yang pertama dinamakan sebagai darah haid. Yang kedua dinamakan sebagai nifas. Yang ketiga dinamakan sebagai istihadah. Ramai orang keliru dekat luar sana. Jadi sekarang kita nak faham betul-betul. Kalaulah ada kalangan ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak yang punya soalan, terus angkat tangan, saya akan jawab insyaAllah. Yang pertama kita mulakan dengan haid. Apa itu haid? Haid adalah darah yang kebiasaannya keluar daripada rahim wanita. Bukan disebabkan penyakit, bukan disebabkan beranak. Darah haid ni kata ulama dia keluar daripada pangkal rahim, bukan daripada bahagian yang jauh daripada bukan bahagian yang dekat dengan faraj, tapi bahagian yang jauh daripada
faraj, iaitu pangkal rahim. Dan darah haid ini nanti kita akan kupaskan ciri-ciri dia. Yang kedua adalah darah nifas. Darah nifas ni adalah darah yang keluar setelah rahim kosong daripada anak keseluruhannya. Kalau kita ada kembar, keluar dua darah nifas. Adapun kalau kita sedang mengandung, keluar darah, ini ada perbahasan. Sebagian ulama kata boleh jadi haid, boleh jadi itu bukan haid. Sedang beranak, keluar darah, itu bukan nifas. Apa lagi? Darah anak ni baru keluar kepala je. Baru keluar kepala saja, keluar darah. Itu bukan nifas. Tapi darah yang keluar setelah rahim kosong daripada anak keseluruhannya, keluar darah kan? Itu kita akan start kira tempoh nifas. Macam mana kita nak tahu Ustazah? Kita sedang beranak ni. Kita tengah tak fokus. Kita tanya doktor, anak saya keluar pukul berapa tadi? Doktor pun jawab, contoh 3.45. Kita pun catat dalam nota kita. Juga kalau orang dia berlaku keguguran. Keguguran tu orang yang ahli dalam bidang ni, contohnya bidan ataupun doktor, dia kata ini asalnya adalah anak. Mungkin dia kata tak jadi, anak yang tak jadi, kan, keguguran. Keluar je anak itu, keluar darah, itu adalah nifas. Okey? Baik. Yang ketiga adalah darah istihadah. Ini simple je, iaitu darah penyakit. Tapi syarahan dia, Masya Allah. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita akan kupaskan. Baik. Sekarang kita ceritakan tentang haid. Haid ni ada 4 perkara yang kalau kita keluar daripada dewan ni, kita kena faham. Ini saja. Definisi, ciri-ciri, minimum suci, warna darah. Ini saja. Yang pertama, definisi kita telah jelaskan. Darah yang kebiasaannya keluar daripada perempuan. Kata ulama, memang adanya darah. Contoh, katakanlah, bayangkan kalau dekat sini tiba-tiba ada ular dekat sini. Apa tabiat kita? Kita rasa apa? Takut, betul? Begitu jugalah tabiatnya wanita memang akan keluar darah. Kalau tak keluar darah, maka perlu jumpa doktor. Jadi, untuk seseorang perempuan, kita hukumkan darah tu keluar adalah haid. Kita tengok dulu, dia dah capai minimum umur atau belum. Mungkin dekat sini kalau kita ada adik-adik atau cucu-cucu atau anak yang masih lagi kecil, yang standby sikit lagi dah nak balik, maka kita tengok minimum umur wanita keluar darah haid adalah 9 tahun. Okey, 9 tahun di sini maknanya 9 tahun Hijriyah, bukan Januari, Februari, Mac. Okey, tapi ikut bulan Islam, Haram, Safar, Rabiul Awal sampai habis. Okay. Saya akan bagi satu gambaran. Kerana kata ulama, kita dah kata dah tadi, minimum umur keluar darah berapa tadi? Umur dia 9. Tapi ulama ada bahaskan lagi. Kalau anak itu darahnya keluar kurang daripada 16 hari sebelum capai 9 tahun. Darah keluar dalam tempoh ini, kita boleh hukumkan dia sebagai sebagai haid. Contoh, okay? Kita tengok gambar sini. Saya akan gerakkan arrow dengan sini. Alhamdulillah. Baik. Ini, silakan. Ini umur 9 tahun. 9 tahun. Kita kira ke belakang tempoh yang kurang daripada 16 hari. Macam mana? Silakan, kalau nak masuk boleh. Adik-adik lelaki. Boleh duduk dekat sebelah pakcik-pakcik. Okey. Okey. Ini 9 tahun.
Sekarang kita tengah ceritakan minimum umur keluar haid. Alhamdulillah kita ada contoh. Ada tetamu kita yang mungkin belum keluar haid lagi. Okay. Bila kalau adik ni bagi tahu ibu, ni adik keluar darah ni, ibu boleh kata adik, ini haid. Bila? Kalau dia sudah mencapai 9 tahun dan keluar darah, itu haid. Atau kalau darah dia keluar kurang dari 16 hari sebelum mencapai 9 tahun. Contoh, ini 9 tahun. Kita akan kira ke belakang. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay. Kurang daripada 16 hari. Kalau anak tu keluar dalam tempoh-tempoh ni, sini ke, maka kalau adik ni nanti dia bagi tahu kat mama, ni ada darah ni macam mana? Itu haid ke bukan? Bukan. Kalau umur dia 7 tahun, bukan. Umur dia 8 tahun 10 hari. Okay? Keluar darah. Dia bagi tahu dekat mak, ini haid ke bukan? Bukan. Kalau darah keluar dalam tempoh-tempoh ini, maka itu baru kita boleh hukumkannya sebagai haid. Jelas? Habis topik pertama. 1.1. Okay? Ada apa-apa soalan? Jelas ke? Yang ini, Masya Allah, ini kena faham. Gambar dia pun dah membandingkan. Betul? Okay, tak apa. Kita jelas satu-satu. Pertama, minimum tempoh haid adalah berapa? 24 jam. Okay. Maksimum tempoh haid berapa? 15 hari. Hari tu saya pergi mengajar, ada umur lebih kurang bayi-bayi saya dah lebih kurang. Berapa tempoh maksimum haid? Dia kata 12 hari. Nampak? Ada orang kat luar sana yang masih lagi tak tahu tentang maksimum haid. Kebiasaannya darah keluar 6 atau 7 hari. Bukan semestinya. Kalau ada orang, contoh, biasa 6 hari. Darah dia keluar 2 hari je. Sebagai perempuan dia buat apa? Tiba-tiba 2 hari. Dia tunggu sampai hari ke-6 baru dia mandi wajib. Hari ke-3, 4, 5, 6 dia tak solat. Sedangkan tak ada darah. Ada orang buat macam tu. Bukan semestinya. Tapi kita kalau dalam haid, kita akan hukumkan mengikut situasi kita masa itu, ketika itu bagaimana. Jadi kebiasaannya zaman dulu ramai biasanya dia 6 atau 7 hari haid ni. Tapi bukan semestinya. Baik. Paling penting dalam syarahan ini, kita kena faham minimum tempoh haid. Yang mana tempoh haid ni boleh berlaku dalam, minimum ni boleh berlaku dalam 2 situasi. Minimum haid 24 jam, betul? Maka 24 jam ini boleh berlaku dalam 2 situasi. Yang pertama, darah dia berterusan hari Rabu. Saya cuba zoomkan sikit. Kita fokus ini dulu. Daripada fajar hari Rabu, subuh. Bangun-bangun subuh tengok, ada darah. Darah tu berterusan keluar sampai subuh hari Khamis. Lepas tu berhenti. Kira-kira, ni cukup tepat-tepat 24 jam. Maka, apakah hukum darah ni? Dia akan mandi wajib. Okay. Yang kedua, ini yang berlaku.
Ini boleh jadi berlaku dekat ramai golongan. Yang mana dia adalah darah putus-putus. Antara faktor ni silakan. Ada orang luar nak masuk, silakan. Boleh. Okay. Ada masalah. Okey. Kalau darah putus-putus, sampai ke topik hangat terus. Ini boleh berlaku dalam banyak situasi. Contoh, ada orang disebabkan dia makan jamu. Contoh, ada seorang perempuan ni, dia bagi tahu. Berlaku dekat seorang perempuan ni. Dia minum detox. Memang keluarga dia minum detox. Detox tu ada je dekat, kalau kita pergi Guardian, ada je warna hijau paket tu. Dia nama mungkin tak sesuai dekat dia, tapi ahli keluarga dia okey. Dia bila minum, bulan tu tak keluar haid. Padahal itu untuk apa? Itu untuk detox je. Bulan kedua, dia tak minum, darah dia keluar putus-putus. Bulan ketiga, baru lancar. Macam tu. Ada orang disebabkan dia pakai implan. Ada orang sebab dia makan pil perancang. Perempuan kan.
4 jam. Setiap kali darah berhenti sebelum cukup 24 jam sama dengan istinja, wudu, solat macam biasa. Okay, setiap kali darah berhenti sebelum cukup 24 jam sama dengan istinja, wudu, solat macam biasa. Okay. Yang kedua, setiap kali darah berhenti setelah, tadi sebelum, setelah, yang ni setelah cukup 24 jam. Setiap kali darah berhenti setelah cukup 24 jam sama dengan mandi wajib. Boleh? Okay? Okay, kita try tengok balik. Okay, kita try tengok balik. Kita dah tulis kaedah, kita try tengok balik. Okay, hari pertama darah keluar 6 jam, lepas tu berhenti. Kena buat apa? Istinja, wudu, solat macam biasa. Jom kita sebut supaya kita cepat ingat. Darah tak ada, lepas tu hari ketiga darah keluar 6 jam. Lepas tu berhenti. Total baru 12 jam. Di sini kena buat apa? Istinja, wudu, solat macam biasa. Hari ke-6 darah keluar, totalnya dah cukup 24 jam. Di sini bila darah berhenti kena buat apa? Mandi wajib. Baru dia boleh solat. Okey? Lepas tu dia tengok hari ke-7 tak ada darah, solat macam biasa, puasa macam biasa. Tiba-tiba hari ke-11 darah keluar 3 jam je. 3 jam je. Di sini bila darah berhenti, dia kena buat apa? Mandi wajib. Sebagian orang dia tak belajar ilmu ni, dia terus kata oh hujung ni istihadah, solat macam biasa. Situasi ni berlaku dekat ada seorang makcik ni bagi tahu saya. Darah dia keluar 7 hari. Hari ke akhir-akhir keluar darah dalam 3 hari je. Setiap bulan macam tu. Bayangkan kalau dia tak belajar, dia anggap yang hujung tu istihadah. Jadi dia solat. Padahal masih lagi dalam lingkungan 15 hari. Begitu. Ini kaedah ni kita boleh pakai selagi mana tidak melebihi 15 hari. Okay. Maka itulah dia tentang minimum haid. Kalau dalam bulan Ramadan, macam mana bulan Ramadan? Ni ibadah kita macam mana? Katakanlah ni kejap lagi. Sini semua puasa? InsyaAllah semua puasa. Katakanlah kejap lagi pergi tandas, semua keluar darah. Sikit. Allah, sabar jangan doa. Keluar sikit je. Keluar macam orang kata macam benang-benang. Pernah tahu? Pernah nampak? Macam benang-benang. Ataupun orang kata spotting keluar sikit je, warna merah. Ini terus batal puasa. Okay? Kita tak tahu akan datang macam mana. Walaupun kita tak makan lagi, darah dah berhenti kan? Darah dah berhenti. Contoh darah keluar 6 jam je. Ni pagi asar tu dan nak maghrib darah berhenti. Kosong. Di sini kita wajib imsak sampai maghrib. Maknanya kita tetap tak boleh makan, minum sampai maghrib. Dan kita akan qada lepas Ramadan. Tapi kita wajib solat. Kerana darah tu baru keluar 6 jam. Bukan haid lagi. Beza. Okay. Darah keluar terus batal puasa. Tiba-tiba darah berhenti tak cukup 24 jam. Masuk waktu solat. Kena buat apa? Solat macam biasa. Jelas? Ini apa yang kita bahaskan ini semua dalam mazhab Syafi'i. Saya tak campur-campur mazhab. Okay? Kita fokus mazhab Syafi'i dulu. Ada rezeki kita uraikan dalam mazhab lain. InsyaAllah. Baik. Ada soalan berkaitan dengan apa yang kita bahaskan dulu? Jelas? Okay. Kita try sambung dulu. Nanti mungkin ada soalan kejap lagi. Okay? Baik. Okay. Sekarang
Saya dah bagi tahu abang tadi, ada 4 perkara kita kena belajar dalam haid ni je. Ni je. InsyaAllah ni je. Pertama, definisi. Kedua, ciri-ciri. Tadi kita dah belajar. Yang ketiga, minimum suci. Minimum suci di antara 2 haid. Berapa? 15 hari. Dan kata ulama, dalam perbahasan haid, kalau kita kata 1 bulan dalam perbahasan haid, maknanya 30 hari. Okay? Bukan 29, bukan 28, bukan 31, 30 hari. Okay? Kata ulama, seorang perempuan tu dia kebiasaannya tidak hilang daripada suci dan haid dalam 1 bulan. Jadi maksimum haid 15 hari, minimum haid minimum suci 15 hari. Total 30. Okey. Ini dalam haid, kalau kita kata 1 bulan, maknanya berapa? 30 hari. Kerana kata ulama, 1 bulan tu kebiasaannya tidak akan kosong daripada sekurang-kurang maksimum tidak akan kosong daripada haid dan suci. Maka maksimum haid 15 hari, minimum haid 15 hari, total 30. Okey. Bagaimana mengetahui darah telah berhenti? Ni kalau saya bagi tips teruslah. Okey, bagi tips terus untuk wanita semua. Kalau kita pergi tandas, terus kita cebok. Okey. Ni time-time darah dah hujung-hujung. Kita nak cek darah kita dah berhenti ke belum. Kita pergi tandas terus cebok. Kita cek dengan kapas, biasanya tak keluar apa-apa. Dah bersih dah. Okey. Jadi cara dia adalah, kalau kita pergi cebok dulu, kita biar dulu dalam masa 5 minit. Kita dah buat pergi tandas, dah cebok, pergilah bersihkan dapur kejap, kan, penuhkan mangkuk, tengok anak dulu. Lepas tu dah 5-10 minit, pergi balik. Tengok, katakan ini adalah faraj, masukkan kapas, kita tengok. Ada tak warna-warna darah pada kapas? Kalau ada, maka haid masih lagi belum berhenti. Sebab darah haid sifatnya bukan macam kita buka pilih air. Pilih air tu air keluar je. Dia bukan macam air kencing keluar macam tu. Darah haid ni dia keluar kejap, berhenti, kejap, berhenti, kejap, dia jenis macam tu. Jadi kalau kita terus cebok, cek memang kosong. Jadi cara dia adalah apa? Kita bagi masa tidak 5 ke 10 minit, kita cek dengan kapas. Tengok ada tak warna-warna darah. Kalau tak ada, terus hukumkan sudah berhenti. Jangan waham benda yang tak berlaku. Waham, biasa akan keluar. Jangan waham. Okey? Kaedah penting ni saya dah sebut tadi. Setiap kali darah berhenti sebelum cukup 24 jam, istinja, wuduk, solat macam biasa. Setiap kali darah berhenti setelah cukup 24 jam, mandi wajib. Okey? Maka yang belah kanan ni saya cerita dah secara kesimpulan tadi sebenarnya, secara tak langsung. Okey. Sekarang ni yang terakhir pada hari ini, insya-Allah, adalah tentang warna-warna darah. Ini kena fokus betul-betul ni. Okey. Darah haid ada 5 warna. Okey. Yang pertama, sebelum tu saya disclaimer dululah. Ini bukan sebiji warna darah, ini contoh saja. Kok orang tak kenal warna, saya letak contoh. Okey. Baik. Warna darah ada 5. Yang pertama aswad. Aswad. Yang kedua ahmar. Yang ketiga ashqar. Yang keempat asfar. Yang kelima akdar. Kenapa saya sebut dalam bahasa Arab? Kerana terjemahannya berbeza. Aswad di sini dalam syarahan haid, ini bukanlah maknanya warna hitam yang asli. Macam baju kita, baju warna hitam, mic ni warna hitam, ini warna hitam asli. Kalau keluar warna ni, pergi jumpa doktor. Okay? Ini bukan haid. Boleh jadi keguguran, boleh jadi macam-macam. Okay? Ini bukan haid.
Tapi bila ulama kata aswad dalam syarahan ini, maknanya adalah warna merah yang pekat sangat sampai nampak macam hitam. Itu makna dia. Okey. Yang kedua adalah merah. Merah apa-apa je merah. Saya pakai banyak warna merah hari ini. Macam-macam jenis merah. Merah kalau kita tengok carta warna merah, palet warna nak cat dinding warna merah banyak kan? Warna merah walaupun dia ada lendir sikit, orang kata, oh merah bercampur kuning, merah ada putih-putih, hukum dia merah. Okey. Yang ketiga, pink. Ashqar di sini adalah pink. Bukan warna merah yang cair, faham tak? Tapi bahasa kita pink, merah cair betul. Tapi cuba fahamkan, ashqar di sini maknanya ashqar yang macam bunga ros warna pink. Okey. Keempat, asfar. Asfar warna apa? Kuning. Tapi di sini asfar dalam syarahan haid di sini bukan warna seperti kuning diraja, bukan. Tapi warnanya adalah warna kuning yang ada sedikit merah, oranye. Okey, kuning yang oranye. Jadi kalau keluar daripada kita warna oranye, maka itu haid. Okey. Last kali coklat cair. Coklat cair di sini warna tanah. Jadi inilah dia warna-warna darah. Susunan yang saya susun ini bukanlah susunan mengikut urutan keluar darah. Oh, first day mesti hitam dulu, lepas tu merah, lepas tu lama-lama dia buat pudar-pudar, coklat cair. Bukan. Ada orang boleh jadi mula-mula dia keluar coklat cair dulu. Lepas tu dia keluar merah. Lepas tu dia keluar coklat cair balik. Boleh jadi. Saya tanya satu soalan. Kalau ada seorang perempuan dalam tempoh 15 hari, dia keluar semua warna ni. Merah, hitam, coklat cair, kuning, oranye, pink. Apa hukum dia? Semua haid. Kerana maksimum haid berapa? 15 hari. Penting untuk kita tahu tentang ni juga. Sebenarnya susunan ini adalah mengikut kekuatan darah. Sifat-sifat darah ni kata ulama, darah yang hitam ni sifat dia kuat. Darah yang merah ni dia lemah daripada hitam. Darah yang pink lemah daripada merah. Oranye lemah daripada pink. Coklat cair lemah daripada oranye. Kerana ini akan banyak efek dalam istihadah. Dalam istihadah, saya cerita sikit. Bukan terus darah keluar lepas 15 hari terus kita hukumkan istihadah. Bukan. Kalau tak, kita tak payah buat kelas dah. Simple. Kita perlu belajar warna darah dan cara-cara kira. Contoh. Saya bagi satu contoh dulu. Kalau seorang perempuan darah dia keluar 10 hari hitam, okay, dan 10 hari merah. Total berapa? 20. Okey, jadi kita tahu wanita ni berlaku istihadah. Tapi mana satu yang istihadah? Di sini, ni saya cerita pengenalan dia dulu. Di sini disebabkan wanita ni dia boleh bezakan darah dua sifat, maka dia dikategorikan sebagai mumayyizah. Maka haid dia adalah yang warna hitam, itu kuat, dan yang merah itu adalah istihadah. Bukan terus lepas 15 hari terus kita kata itu adalah istihadah. Contoh, ada orang itu pinggir-pinggir tengok atas, tengok bawah. Saya pun jadi tak tergeram. Mari kita tengok contoh. Ini contoh. Wanita ni darah dia keluar 10 hari. Hitam, lepas tu merah, sambung dengan merah. Di sini sebagai orang dia akan cakap apa? Darah keluar je lepas 15 hari ni, itu istihadah. Ini
Cara apa dia pakai, Allah Alam. Tapi di sini kita kena tengok, kita kena kira, kena tahu perbezaan dulu. Jadi di sini saya terangkan kes ni supaya kita semua dah ada macam oh ada perkara ni. Ada rezeki kita belajar tentang istihadah. Okey. Wanita ni mula-mula dia keluar darah haid, kita kata haid, sampai sini pun kita kata haid lagi, sampai sini pun kita kata haid lagi, sampai sini pun kita kata haid lagi, sampai je ke hari 15, tiba-tiba dia tengok darah dia bersambung. Okay. Hari ke-15 dia tengok darah dia bersambung sampai ke hari 16. Di sini dia akan terus tengok, oh darah aku keluar warna hitam 10 hari, warna merah setakat daripada sini 6 hari sebab dia baru hari ke sini. Contoh baru ke hari sini. Dia tengok, oh baru 6 hari merah, 10 hari hitam. Oh aku ni mumayyizah. Oh maknanya haid aku adalah yang warna kuat, dan yang warna lemah ini adalah istihadah aku pada bulan tersebut. Macam tu. Inilah dia kaedahnya. Ada lagi detail sebenarnya. Ini permulaan supaya para muslimat dia dapat gambaran tentang istihadah. Jelas? Boleh ke? Sekarang saya nak ceritakan sikit larangan-larangan ke atas wanita yang haid, supaya komplit set sikit lah, kita tahu tentang haid dan nifas. Siapa yang haid dan nifas, ada larangan-larangan dia yang dia tak boleh lakukan. Nampak ya? Ni ada pembahagian mustahadah, mumayyid, mutahhirah, ada syarat, ni ada detail dia. Okey. Jadi nanti ada rezeki kita akan sambung. Tapi untuk hari ini kita pergi dulu dekat okey, kita pergi kat sini. Baik. Antara perkara yang tidak dibenarkan semasa haid, maknanya haram dilakukan semasa haid dan nifas. Yang pertama, haram untuk solat. Walaupun solat sunnah, walaupun solat jenazah, walaupun yang meninggal tu mak kita dan ayah kita dan adik-beradik kita, takkanlah saya tak solat jenazah. Walaupun disebabkan kita haid, kita tak boleh solat jenazah. Okey? Ada satu orang tu saya pernah jumpa. Dia jarang solat jenazah. Perempuan ni jarang jumpa jenazah. Lelaki selalu, perempuan jarang jumpa jenazah. Kan? Melainkan kalau ahli keluarga dia meninggal. Jadi waktu tu dia ni budak lagi lah. Waktu tu dekat UIA. Dia dengan kami semualah. Ada tiba-tiba tengah belajar, tiba-tiba okey ada pengumuman jenazah datang. Jadi semua nak solat jenazah lepas zuhur. Lepas zuhur nak solat jenazah. Orang dah habis solat ni, terus ada pengumuman, kita tunggu. Perempuan ni wuduk pun tak ambil lagi sebab dia nak solat zuhur nanti. Tapi disebabkan semua orang berkumpul pergi solat jenazah, dia pun pergi ikut. Sedangkan tak boleh sebenarnya sebab dia tak berwuduk lagi. Masya Allah. Yang kedua, tak boleh tawaf mengelilingi Kaabah. Walaupun tawaf sunat, walaupun kamu dah depan Kaabah dah, ya Allah, berapa ribu keluar, dah sampai haid, walaupun begitu kamu tak boleh untuk tawaf mengelilingi Kaabah sedangkan masih lagi haid atau nifas. Yang ketiga, ini penting. Ini ramai orang confuse sampai sekarang. Tak boleh sentuh Al-Quran, menanggung Al-Quran atau membaca Al-Quran. Al-Quran di sini maksudnya mushaf. Mana mushaf contohnya? Dekat depan kita ni. Okay? Ni mushaf. Mushaf tu semua, Al-Quran semua. Tak boleh kita sentuh ni, sentuh rupa ni. Tak boleh kita sentuh kulit dia. Tak boleh sentuh Al-Quran, tengahkan. Tapi tu ada di ruang kosong kan. Tak boleh sentuh ruang kosong tu. Tak boleh sentuh apa-apa je yang melekat dengan Al-Quran. Ada Al-Quran dia pakai baju kan? Ada baju zip. Tak boleh sentuh Al-Quran walaupun dia ada zip.
Kan ada design macam tu. Juga Al-Quran yang boleh pegang adalah Al-Quran. Yang boleh pegang adalah kitab tafsir. Okey. Kitab tafsir tu yang mana satu? Mari saya tunjuk. Okey. Mana satu mushaf yang belah kiri sekali? Ini nama dia Mushaf Al-Quran. Apa-apa je yang melekat dengan mushaf ni kita tak boleh sentuh kalau kita dalam keadaan haid ataupun nifas. Juga zaman sekarang ada Al-Quran di tengah mushaf, kemudian desainnya ada terjemahan. Ini nama dia Al-Quran terjemahan. Ini juga adalah mushaf. Kalau kita potong terjemahan tu, masih kekal mushaf. Maka kita tak boleh sentuh, pegang, baca Al-Quran kalau sedang haid atau nifas. Yang orang biasa salah sebut adalah kitab tafsir. Pemahaman dah betul. Kitab tafsir boleh sentuh, pegang, baca, tak ada masalah. Haid boleh belajar, tak ada masalah. Kalau tafsir tu lagi banyak dari Al-Quran, boleh. Kalau tafsir tu kurang daripada Al-Quran, tak boleh. Betul. Tapi tafsir Al-Quran tu mana? Yang ini. Tafsir Al-Quran ini seperti mana yang dibelajar di pondok-pondok selalunya. Kat sekolah menengah tak ada belajar kitab tafsir macam ni. Jaranglah belajar di pondok. Contohnya tafsir An-Nasafi. Yang ni yang bawah tu buku saya. Saya letak buku saya sendiri. Yang atas ni boleh jumpa dekat mana-mana. Ada kitab tafsir tu 2 jilid. Yang saya punya ni, satu buku tu ada 2 jilid. 1, 2. Jilid 1, jilid 2. Jilid 3 dengan 4. Ada kitab tafsir yang lain, contoh tafsir Ibnu Katsir ke tafsir mana-mana lah. Ada sampai tafsir 7 jilid, ada 30 jilid. Itu kitab tafsir yang kita boleh sentuh, pegang, bawa, tak ada masalah. Tapi yang ini apa? Ini Al-Quran terjemahan. Nama ibu-ibu dia kata, oh tak boleh haid di tengah haid. Adik ambil kat Al-Quran terjemahan. Contoh. Tak boleh. Sedangkan dalam keadaan haid. Betulkan penggunaan istilah ni. Orang panggil Al-Quran terjemahan ni kitab tafsir. Sebenarnya ini Al-Quran terjemahan. Yang kitab tafsir ni yang sebelah kanan ni. Ini jelas. Ini memang orang banyak belajar. Ramai orang belajar. Tak kisahlah kitab tafsir apa. Ayat Al-Quran dia sikit, betul tafsir. Yang buku saya ni kalau kita zoom ni sebenarnya ini tafsir surah Al-Ikhlas. Bayangkan tengok. Ini baru 2 ayat. Satu page tu penuh tafsir surah Al-Ikhlas. Jadi ini nama dia kitab tafsir yang kita boleh sentuh, kita boleh belajar, pegang walaupun kita haid. Ustazah, maaf nak tanya. Jadi maaf nak bertanya Ustazah. Jadi orang yang haid haram menyentuh mushaf Al-Quran dan terjemahan. Jadi bagaimana pula jika kalau kita ni yang berhadas kecil untuk menanggung yang tengah tu? Sama juga. Orang yang dalam keadaan berhadas tak boleh sentuh, pegang, baca, tak boleh sentuh dan pegang mushaf Al-Quran. Yang tengah ni pun nama dia mushaf semua. Mushaf. Yes. Baca kalau tak ada haid, kalau tak ada wuduk, boleh. Maksudnya kalau bukan haid, boleh baca. Baca yang kita hafal kan, kita hafal surah Al-Ikhlas, boleh. Hafal surah Al-Mulk, baca boleh. Tapi kalau dalam keadaan haid, maka di sini ada perincian dia. Kalau kita dalam keadaan haid, lagi-lagi kita ni di bulan Ramadan, kita nak sangat baca Al-Quran. Sedarlah bahawa wanita dalam keadaan haid tak boleh baca Al-Quran dengan niat tilawah. Okey? Tilawah Al-Quran tak boleh. Walaupun dipegang Al-Quran terjemahan tak boleh. Tapi kalau dia baca dengan niat zikir, contoh setiap malam memang dia baca surah Al-Mulk, jadi dia nak baca dengan niat zikir, boleh. Kalau dia nak baca Yasin, contoh hari Jumaat, tapi dia haid, dia boleh baca dengan niat zikir, tak ada masalah. Saya bagi satu Tapi awak tanya sementara tengah Ramadan ni kan, kalau seandainya sekarang kan kita beramal baca telefon, tapi kalau tak ada wuduk, boleh
Okey. Di sini kita kena berhati-hati. Bilakah berhati-hati? Ada sebagian ulama kata kalau kita buka je sebelum tu macam ni. Dalam telefon, dalam ni tak ada Al-Quran. Dalam ni kalau saya belajar coding dia macam 1101110 coding je. Bila kita tekan dia paparkan gambaran Al-Quran. Contoh. Ni ada taman. Betul ke ada taman dalam ni? Tak. Ini gambaran menunjukkan gambar taman itu saja. Jadi kata ulama sebagian kata kita berhati-hati. Kalau kita ada yang kata kalau kita buka je Al-Quran, hukum dia hukum Al-Quran. Jadi kita tak boleh juga sentuh walaupun kita ni tak ada wudu atau tak ada awal ataupun kita haid. Tapi sebagai yang lain kata yang lain wallahu a'lam. Jadi kalau orang tanya saya, kita akan ambil langkah berhati-hati. Ustazah, kalau katakan saya berguru dengan guru lah kan untuk mengajar Quran. Bila waktu period tu memang akan ada sesi baca Quran tu boleh tak? Okay. Sekarang saya akan sebutkan pendapat dalam mazhab lain. Okay. Dan tadi kita cerita ni semua dalam mazhab Syafi'i. Ada guru-guru, ramai guru dekat sini. Dan ataupun ramai di sini pelajar Al-Quran. Dia sedang belajar Al-Quran. Maka dia nak baca Al-Quran. Macam mana? Kata ulama dalam mazhab Maliki boleh baca, sentuh, pegang mushaf Al-Quran walaupun di dalam keadaan haid dengan niat dia mengajar atau dia belajar sahaja. Jangan duk suruh contoh Al-Quran tu ada kat sini. Mak-mak mana boleh tahan, mesti nak letak kat almari. Aku nak guna pendapat apa ni? Aku pegang Al-Quran. Dia pun guna pendapat apa contohnya? Tak perlu nak kemas, pendapat nak kemas suka hati. Tak boleh. Alas. Tak boleh. Maksudnya dia menanggung. Ada orang dilabuhkan baju dia atau tudung, perempuan tudung labuh, ambil tudung pegang kan. Okay? Itu dalam pendapat mazhab lain. Macam dekat pondok-pondok kita, dekat Selangor, kita pakai pendapat tu. Kalau tak budak ni seminggu lah, dia tak tasmik. Macam tu. Okay? Kalau dalam keadaan darurat, Al-Quran tu nak jatuh, kita terpaksa. Kalau dalam keadaan darurat, boleh. Contoh, kalau kita tak selamat kat Al-Quran tu hampir jatuh dan tu kena najis contoh. Okay, kita boleh pegang. Macam tu. Ataupun kita sedang pegang Al-Quran, lepas tu kita keluar darah. Ini darurat. Kita pergi letak Al-Quran kat tempat dia. Itu darurat. Darurat tak apa. Okay. Jelas? Ini saya tunjuk sikit bacaan Al-Quran. Kita nak baca Al-Quran di sini terbahagi kepada dua. Satu dinamakan sebagai bacaan Al-Quran. Boleh jadi dalam keadaan baca dengan tilawah Al-Quran. Maksud kita tilawah. Kedua dengan zikir. Kerana ayat-ayat Al-Quran ni ada kalangannya adalah azkarul Quran. Ada kalangannya adalah bukan azkarul Quran. Contoh azkarul Quran macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam mazhab Syafi'i, Bismillah ni adalah ayat dari surah Al-Fatihah. Maka, tapi ini adalah zikir daripada Al-Quran. Contoh lagi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini di kalangan azkarul Quran. Contoh lagi, Subhanallazi sakhkhara lana ila akhirih, sampai habis. Maka ini juga contoh dari zikir-zikir daripada Al-Quran. Baik, fokus kat depan, saya cuba syarah satu-satu. Tilawah, baca dengan tilawah. Sama ada ayat tu zikir atau bukan zikir, haram wanita yang haid atau nifas baca Al-Quran. Tapi kalau baca dengan niat zikir, kalau dari kalangan ayat zikir tak ada masalah. Contoh memang dia sentiasa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim, drive kereta Bismillah, dia haid boleh sebab dia baca niat zikir. Tapi kalau dia baca ayat yang bukan daripada ayat zikir,
contoh nak baca satu mushaf dia nak baca, maka di sini ada khilaf. Sebagian ulama kata boleh, sebagian ulama kata tak boleh. Maknanya kalau ada kalangan kita nak baca surah Yasin contohnya, dia nak baca surah Yasin dengan niat zikir. Sebagian ulama kata boleh, sebagian ulama kata tak boleh. Tapi ini khilaf dalam mazhab Syafi'i. Jadi terpulang kita nak pakai yang mana. Okey. Tadi ada soalan, kalau kita nak sentuh ini apa? Surah Al-Mulk. Okey. Surah Al-Mulk. Ini bukan mushaf. Ini dinamakan sebagai kertas-kertas yang ada padanya ayat Al-Quran. Macam mana? Di sini. Kalau tulisan Al-Quran, kalau dia adalah pada mushaf Al-Quran, kalau kita nak sentuh apa? Kalau kita nak sentuhnya, okey, kalau kita nak sentuhnya, kita nak sentuh sama ada kita niat untuk mengambil berkat atau belajar, maka kedua-duanya tak boleh. Kalau dia adalah mushaf, ini dalam mazhab Syafi'i ya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kertas, macam mana tulisan pada kertas ataupun pada dinding, ataupun ada orang dia letak macam ayat pendinding dekat rumah, betul? Kertas-kertas yang ada ayat Al-Quran. Di sini kita tengok, kalau kita guna tu untuk mengambil berkat, contoh ni di sini kita letak dekat sini untuk mengambil berkat dari ayat Al-Quran, kita letakkan pada dinding kita, maka di sini kita boleh sentuh. Kalau ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik nak bersihkan, berhabuk lah papan, kita ada frame Al-Quran, ada 3 pul, 4 pul semua, berhabuk, nak lap, nak angkat, pegang, boleh, tak ada masalah. Kerana biasanya kita tak guna ni untuk mengajar. Okey, jom kita belajar ayat. Tak ada, kita tak guna dinding untuk mengajar, kita guna untuk ambil berkat. Tapi kalau kita guna untuk belajar, okey, contohnya macam yang ini, kita guna untuk belajar, maka di sini tak boleh sentuhnya sekira dalam keadaan berhadas, iaitu kalau tak ada wudu. Tapi macam saya kata tadi, dalam mazhab lain kata apa? Boleh sentuh, pegang, baca kalau niat belajar atau mengajar sahaja. Jadi kena niat. Jadi insyaAllah sampai di sini sahaja. Saya tak boleh nak panjangkan lagi sebab saya kena ke tempat lain sebenarnya. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi. Kalau ada soalan, insyaAllah boleh kita kumpul nanti. Saya akan cuba kumpulkan satu-satu. Barakallahu fiikum. Terima kasih kepada semua yang hadir. Jangan lupa doakan kita. Jangan lupa niat lillahi ta'ala. Dan sampai di sini saja. Kita tutup majlis kita dengan tahlil dan selawat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum.